Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membahaskan dua peribahasa yang sering digunakan di dalam masyarakat Malaysia, iaitu bodoh sombong dan bodoh yang tidak boleh diajar, cerdik tidak boleh diikut. Apakah maksud bodoh sombong? Takrifan bagi bodoh sombong ialah orang yang kurang cerdik dan tidak mahu menerima pandangan dan pertolongan orang lain. Bodoh sombong juga ialah orang yang selalu berpandangan rendah pada orang lain. Orang seperti ini sentiasa dapat dilihat apabila dia tidak berpengetahuan dalam sesuatu perkara dan sering melakukan kesilapan. Apabila ada pihak lain yang lebih berilmu membuat peneguran terhadap kesilapannya, selalunya orang seperti ini tidak mahu menerima pandangan orang lain. Walaupun ia adalah benar, malahan orang seperti ini akan berpandangan rendah pula kepada orang yang telah menegurnya, seperti mempertikaikan sijil-sijil dan sebagainya. Manakala maksud bodoh yang tidak boleh diajar, cerdik tidak dapat diikut pula ialah orang yang bodoh tetapi tidak mahu diajar dan berlagak pandai dan tidak mahu ikut bicara orang. Orang seperti ini biasanya apabila melakukan kesilapan, dia tidak mahu diajar walaupun dia sedar dia melakukan kesilapan dan masih mempertahankan kesilapannya. Malah dia juga berlagak pandai, seperti dia seorang saja yang memahami dan orang lain belum diberi kefahaman. Dia juga tidak mahu mengikut bicara orang lain, walaupun apa yang dibicarakan oleh orang lain adalah benar. Jom sama-sama kita tonton video yang berkaitan dengan peribahasa berikut. Soalan yang nombor 3 ni yang bertanya, adakah mazhab Imam Syafi'i dalam ibadah solat terlalu tidak dapat diterima hinggakan harus ditukar ke mazhab yang lain? Sebab sebelum ni kita bermazhab Syafi'i. Seluruh Malaysia, adakah mazhab Syafi'i di dalam solat, ibadah solat terlalu tidak dapat diterima hingga harus tukar? Ini soalan yang basic yang tidak dapat dijawab hingga sekarang ni. Kenapa dari segi soal ibadat seperti zikir, wirid dan semua tidak diselaraskan dengan negeri lain dia? Okey, soalannya kenapa dari segi soal ibadat seperti wirid, zikir dan sembahyang tidak diselaraskan dengan negeri lain ya. Orang yang bertanya ni memang bijak sebab dia letak sini soal ibadat. Kalau dia tanya soal muamalat, memang Dr. Mazhar akan jawab semua negeri di Malaysia pun soal muamalat tak ikut satu mazhab. Dia tanya soal ibadat. Dan Dr. Mazhar menjawab tentang sembahyang. Kita dengar ya. Apa benda dalam ibadat ini kita patut ikut negeri lain ke kita patut ikut Nabi SAW? Siapa yang kita kena ikut dalam ibadat? Sallu kama yusalli al-mufti ke? Sallu kama ra'aitumuni yusalli. Semayanglah kamu macam mana mufti semayang ke? Semayanglah kamu macam mana Nabi semayang. Maka kita selaraskan dengan Nabi. Nak selaraskan dengan Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi. Orang boleh pun tak nak jumpa Nabi. Hak kawan duk jumpa, duk main rumah dia tu tak tahu. Dia pun tak nak jumpa Nabi. Yang ada ialah hadis-hadis Nabi SAW. So kita kena base kepada apa yang ada di dalam hadis. Okey, itu sajalah jawapan dia. Sebab selaraskan dengan Nabi, base apa yang ada dalam hadis. Jadi persoalannya, yang tersirat, negeri lain tidak selaraskan dengan Nabi ke? Dan ibadah negeri lain tidak base daripada hadis ke? Ini pun samalah. Tak nak ikut selaras dengan negeri lain sebab selaraskan dengan Nabi. Dan juga base apa yang ada dalam hadis. Jadi soalannya, adakah negeri-negeri lain tidak selaraskan dengan ibadah-ibadah cara Nabi? Dan adakah ibadah negeri lain tidak base dalam hadis, berdasarkan kepada hadis?
Nampak tak persoalan-persoalan yang timbul daripada jawapan Dr. Mazhabur ini? Soalannya adalah ibadah. Kenapa ibadah di negeri Perlis tak selaraskan dengan negeri lain? Dan Dr. Mazhar juga menjawab tentang ibadah, tentang solat. Kan? Sebab negeri Perlis selaraskan dengan Nabi. Seolah-olah negeri lain tidak selaraskan dengan Nabi. Negeri Perlis sahaja yang ikut Nabi. Nampak tak? Bila dijawab macam ni, ia telah menyebabkan negeri-negeri lain tersinggung. Dan menyebabkan berlakunya perpecahan. Bila kita kata perpecahan bermula di sana, mereka menafikannya. Tapi kita lihat sendiri, bukankah jawapan-jawapan macam ni, cara-cara karakter menjawab macam ni membuatkan berlakunya perpecahan di antara umat Islam di Malaysia. Pembawaan sebegini seolah-olah mereka sahajalah yang selaras dengan Nabi dan juga yang ikut apa yang tertulis dalam hadis yang menyebabkan berlakunya ketidaksenangan daripada negeri-negeri lain dan mereka-mereka yang telah lama menjalankan ibadah seperti mana yang termaktub berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Di dalam video yang baru kita saksikan tadi, terdapat beberapa soalan yang telah dilontarkan kepada Dr. Mazhar, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana setiap keputusan fatwa atau hukum bukanlah diputuskan oleh seorang individu sahaja ataupun bukanlah hanya pendapat peribadi mufti sahaja. Setiap keputusan yang hendak dibuat hendaklah bermesyuarat terlebih dahulu oleh ahli jawatan kuasa fatwa negeri dan yang paling utama, ia juga perlu dibawa menghadap kepada ketua agama negeri iaitu raja pemerintah untuk diluluskan sebarang keputusan. Berbalik kepada video tersebut, kita boleh mendapati kesemua soalan yang telah dilontarkan hampir sama. Soalan-soalannya ialah, adakah mazhab Imam Syafi'i dalam ibadah solat terlalu tidak dapat diterima hinggakan harus ditukar ke mazhab lain? Adakah negeri lain tidak selaras dengan Nabi dan tidak bersandarkan kepada hadis ke? Adakah negeri lain tidak selaraskan ibadah cara Nabi? Adakah negeri lain tidak base kepada hadis? Negeri Perlis sahaja yang ikut Nabi? Negeri lain tidak selaras dengan Nabi. Untuk pengetahuan DHI, negeri-negeri di dalam Malaysia dalam mengerjakan ibadah solat adalah mengikut cara Nabi SAW dan berpandukan hadis-hadis yang sahih serta pandangan dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Bertepatan dengan sabda Nabi SAW, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Apakah perbezaan di antara negeri-negeri lain dan negeri Perlis? Negeri-negeri lain dalam ibadah solat berpandukan pandangan dalam mazhab Syafi'i, manakala negeri Perlis pula berpandukan pandangan dari 4 mazhab dan menggunakan pandangan yang lebih kuat daripada semua pandangan 4 mazhab. Bukanlah dalam membuat sesuatu keputusan dengan memilih pandangan yang lebih kuat itu dibuat secara peribadi, namun ia adalah keputusan bersama atau keputusan secara majoriti setelah mesyuarat diadakan seperti yang telah saya beritahu sebelum ini. Di dalam ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri pula, terdapat pelbagai pakar dalam bidang masing-masing. Antaranya ialah pakar hadis, pakar usul fiqh dan sebagainya lagi. Mereka juga bukanlah dari golongan bidang terjun seperti DHI yang merupakan bidang engineering dan ingin mencuba-cuba dalam bidang agama. DHI juga mempersoalkan kenapa dari segi soal ibadah seperti wirid, zikir dan solat tidak diselaraskan dengan negeri lainnya. Apa yang saya fahami dari persoalan yang telah ditimbulkan oleh DHI ialah kenapa negeri Perlis tidak selaraskan soal ibadat wirid, zikir dan solat
dengan negeri lain yang menggunakan pandangan mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam ibadah wirid, zikir dan solat. Dalam soal wirid dan zikir selepas solat, negeri-negeri yang mengutamakan pandangan mazhab Syafi'i sebenarnya sudah terkeluar ataupun lari dari pandangan mazhab Syafi'i yang telah mereka gunakan sebagai rujukan utama. Ini kerana masjid-masjid di negeri yang menggunakan pandangan mazhab Syafi'i kebanyakannya akan melakukan wirid dan zikir secara jahar selepas solat, sedangkan Imam Syafi'i berpandangan sebaliknya. Daripada hadis Ibnu Abbas, katanya bahawa menguatkan suara ketika berzikir selepas jemaah mendirikan solat fardu adalah biasa dilakukan pada zaman Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas lagi, dahulu aku mengetahui bahawa berakhirnya solat iaitu selesai solat itu adalah apabila telah mendengar suara zikir. Riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Imam Al-Nawawi menjelaskan seperti berikut. Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala menjelaskan berkenaan hadis ini bahawa baginda SAW menguatkan suara dalam beberapa tempoh waktu sahaja. Ia adalah bertujuan untuk mengajar para sahabat berkenaan cara-cara berzikir, bukan bererti mereka sentiasa menguatkan suaranya. Beliau Al-Syafi'i berkata, aku berpendapat bahawa seseorang imam dan makmum hendaklah mereka berzikir kepada Allah sebaik selesai menunaikan solatnya, dan hendaklah mereka merendahkan suara zikirnya, kecuali bagi seseorang imam yang mahu supaya para makmumnya belajar, iaitu berkenaan zikir daripadanya. Maka dia boleh menguatkan zikirnya sehingga apabila dia merasa atau mengetahui bahawa mereka telah memahami atau belajar, maka hendaklah dia kembali merendahkan, iaitu memperlahankan suaranya ketika berzikir. Syarah Al-Nawawi ala Sahih Muslim. Imam Al-Nawawi turut berkata, disunatkan untuk berzikir dan berdoa pada setiap kali selesai solat, iaitu solat fardu, dan hendaklah dia merendahkan suaranya. Apabila seseorang imam hendak mengajarkan makmumnya tentang bacaan zikir, maka dia boleh untuk menguatkan suaranya. Kemudian apabila mereka telah mengetahuinya, dia kembali merendahkan suara zikirnya. Kitab Al-Tahqiq. Apa yang dapat kita simpulkan di sini ialah, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, maka dengan ini negeri-negeri yang mengutamakan mazhab Syafi'i dalam wirid dan zikir seperti yang disebutkan oleh DHI menyanggahi pendapat Imam Syafi'i, manakala Perlis pula lebih dekat dengan pendapat Imam Syafi'i kerana merendahkan suara ketika wirid dan zikir selepas solat. Dalam bab ibadah solat pula, tidak ada perbezaan di antara empat mazhab, kecuali perkara-perkara khilafiah. Contohnya seperti meletak tangan sama ada di atas dada, ataupun sedikit atas dari pusat, ataupun di bawah pusat, selepas takbiratul ihram. Manakala perkara khilafiah yang lain pula adalah tentang bacaan basmalah ketika permulaan ayat membaca surah Al-Fatihah, sama ada secara kuat ataupun perlahan, ataupun tidak terus membaca basmalah. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahawa basmalah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah, dan membaca basmalah pada surah Al-Fatihah disunahkan dibaca secara sir ataupun perlahan. Mazhab Maliki berpendapat bahawa basmalah bukanlah sebahagian daripada surah Al-Fatihah dan tidak perlu dibaca sama sekali. Manakala mazhab Syafi'i berpendapat bahawa basmalah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah dan membaca basmalah pada surah Al-Fatihah disunahkan dibaca secara jahar ataupun keras.
Jadi, saya mendapati bahawa negeri Perlis yang menggunakan pandangan dari mazhab Hanafi dan Hambali juga bersetuju dengan negeri-negeri lain yang menggunakan pandangan dari mazhab Syafi'i bahawa basmalah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah dan wajib dibaca. Cuma perbezaannya ialah membaca basmalah secara perlahan ataupun keras. Sebelum saya membuat kesimpulan mengenai keseluruhan video ini, jom sama-sama kita tengok video yang kedua. Penerangan tentang cara untuk berfikir, kemahiran berfikir aras tinggi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu untuk mendidik kita untuk berfikir dengan lebih tinggi lagi. Seperti kita lihat di sini, kemahiran berfikir aras rendah sekadar mengingat dan memahami. Iaitu mereka yang selalu menyebut-nyebut nama-nama ulama, menyebut-nyebut kalam-kalam tertentu, menyebut kitab itu, kitab ini, itu adalah pada tahap mengingatlah. Mengingat dan mungkin juga mereka memahami sekadar tu. Dan kita nampak ramai yang tidak memahami jugalah. Tapi itu dua, mengingat dan memahami, hanyalah kemahiran berfikir aras rendah. Ini apa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, ya. Jika kita boleh mengaplikasi dan juga menganalisa seperti yang selalu saya buat dalam video itu adalah kemahiran berfikir aras sederhana. Kemudian jika kita boleh menilai dan mencipta, itu barulah kemahiran berfikir aras tinggi. Faham? Kita ada 6 peringkat untuk cara berfikir. Jadi, kena ada pemikiran ataupun kemahiran berfikir aras yang lebih tinggi. Dalam video tersebut, saya bersetuju mengenai saranan Kementerian Pendidikan Malaysia supaya rakyat Malaysia sentiasa berfikir dan mempunyai kemahiran aras tinggi. Namun begitu, saya tidak bersetuju dengan DHI bahawa beliau telah berada di peringkat aras sederhana kerana DHI masih belum mencapai tahap rendah. Beliau masih belum menghafal atau mengingat, apatah lagi dalam bab memahami, kerana DHI sendiri gagal memahami konsep rukun iman, iaitu belum beriman sepenuhnya, kafir atau belum. Akhir sekali ialah kesimpulannya. Kesimpulan yang telah dibuat oleh DHI bahawa negeri Perlis sahaja yang ikut Nabi dan negeri lain tidak ikut Nabi adalah tidak benar, kerana negeri-negeri lain dalam ibadah solat mereka mengutamakan pandangan dalam mazhab Syafi'i, manakala negeri Perlis pula memilih pendapat yang lebih kuat daripada kesemua 4 mazhab. Walaupun pandangan dari 4 mazhab berbeza-beza, mereka ialah imam yang muktabar yang mengikut sunnah Nabi SAW. DHI juga mengatakan bahawa negeri-negeri lain tersinggung dan berlaku perpecahan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam, di atas segala jawapan yang telah Dr. Mazhar berikan. Ini juga adalah kenyataan yang tidak benar kerana ia adalah hanya tuduhan yang sembrono dan hasutan semata-mata, dan hanya ingin menimbulkan kebencian di kalangan umat Islam sendiri. Saya berani berkata sedemikian kerana di sekeliling saya sendiri yang terdiri daripada adik-beradik, saudara mara dan juga sahabat handai, kami semua dalam keadaan baik dan aman damai. Walaupun kami berbeza pendapat, tetapi kami meraihkan pendapat masing-masing selagi ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, di akhir kata saya, berkaitan dengan peribahasa tersebut, DHI ialah contoh yang paling terdekat yang dapat kita lihat, iaitu bodoh sombong dan juga bodoh tak dapat diajar, cerdik tak dapat diikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.